Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Hatib bin Ismail selaku pensyarah falsafah dan isu semasa UW000702. Saya Nur Syafina bintu Umal dari Seksyen 1 bersama 9 ahli grup saya ingin membentangkan mengenai perkembangan ilmu falsafah dalam sejarah tamadun Islam dari segi sumbangan ahli-ahli falsafah Islam dalam perkembangan ilmu, etika, sains dan teknologi. Persilakan pembentangan pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurul Anis ingin berkongsi pengenalan sedikit berkaitan falsafah Islam. Falsafah Islam adalah salah satu pencapaian penting dalam tamadun Islam. Ia bukan sekadar sambungan daripada falsafah Yunani, tetapi digabungkan dengan ajaran dan nilai Islam. Falsafah ini berkembang pesat semasa zaman kegemilangan Abbasiyah, terutamanya di bandar seperti Baghdad, Cordobah dan Qahira. Ketika itu, Bayat Al-Hikmah di Baghdad memainkan peranan penting dalam menterjemah karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Tetapi ilmuwan Islam bukan sekadar menterjemah, tetapi mereka menambah idea baru dengan gabungan akal dan wahyu. Falsafah Islam juga meliputi pelbagai bidang seperti metafisik, logik, etika, sains dan teknologi. Ia dapat digunakan dalam memahami alam dan menguatkan akidah serta membina masyarakat yang seimbang. Sekarang, saya akan kongsikan sedikit beberapa tokoh-tokoh penting dalam falsafah Islam. Yang pertama ialah Al-Farabi. Beliau terkenal dengan idea tentang negara ideal, iaitu negara yang adil dan berakhlak. Yang kedua, Ibn Sina. Beliau sangat hebat dalam bidang perubatan dan juga logik. Bukunya telah digunakan di Eropah selama ratusan tahun. Ketiga, Al-Ghazali. Beliau menggabungkan tasawuf dan ilmu agama dalam falsafah. Pendekatannya banyak mempengaruhi dunia Islam. Akhir sekali, Ibn Rushd atau Averroes. Beliau menjadi penghubung antara falsafah Islam dan pemikiran Eropah. Idea-idenya banyak memberi kesan kepada ahli falsafah barat. Secara keseluruhannya, falsafah Islam telah memberi sumbangan besar kepada dunia, terutamanya dalam bidang etika, sains dan teknologi. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syaizanul Syuhada, memegang nombor kad matriks BA 241-60741. Okey, hari ini saya akan menjelaskan bahagian 2.0 yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Islam. Tapi pertama sekali, perkara yang kita perlu ambil tahu adalah tamadun Islam ni dia bermula sejak abad ke-7 sehinggalah abad ke-15 Masihi. Jadi banyak inovasi yang diciptakan oleh tokoh-tokoh Islam sepanjang tempoh Masihi ini. Dan antara tokoh-tokoh yang banyak menyumbang dalam ilmu etika, sains dan teknologi ni adalah Ibnu Miskawai, Abdul Rahman As-Sufi, Al-Khawarizmi, Ibnu Zur, Ibnu Khaldun dan juga Sinan. Jadi selepas ini saya akan kupaskan satu persatu apa sumbangan tokoh-tokoh Islam. Untuk tokoh pertama yang saya akan bahaskan ialah Ibnu Miskawai ataupun dikenali lebih sebagai bapa etika Islam lah. Jadi antara sumbangan beliau dalam ilmu etika adalah beliau menggabungkan prinsip Islam dengan falsafah Yunani. Dalam karya beliau mengintegrasikan pemikiran Aristotle dan Plato dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan akhlak, pengendalian diri dan keseimbangan rohani dan jasmani demi kebahagiaan. Untuk tokoh yang seterusnya adalah Abdul Rahman As-Sufi yang merupakan pakar dalam bidang astronomi lah. Dan antara sumbangan beliau adalah karya agung yang ditulis yang bertajuk The Book of Fixed Stars. Jadi buku ni dia menjelaskan secara terperinci tentang jenis bintang yang kita guna pakai sampailah hari ini. Jadi beliau juga merupakan orang yang mengesahkan bentuk bumi ni adalah sfera dan bukan mendatar seperti yang dikemukakan oleh sesetengah pihak lah. Dan Abdul Rahman As-Sufi ni adalah guru kepada Al-Biruni. Al-Biruni ni adalah seseorang yang akan meluaskan lagi skop astronomi setelah Abdul Rahman As-Sufi ni lah.
Untuk tokoh yang ketiga pula ialah Al-Khwarizmi ataupun dikenali sebagai Bapa Algebra. Beliau merupakan tokoh terulung dalam bidang matematik dan antara sumbangan beliau dalam bidang matematik ni ialah beliau yang menciptakan konsep angka sifar dan karya teragung beliau adalah Kitab Al-Jam'u wal Al-Tafriq Hisab Al-Hind. Dan beliau disebabkan kefahaman beliau terhadap Al-Quran, beliau telah menjadi pengasas kepada ilmu aritmetik. Okey, kita beralih kepada tokoh seterusnya iaitu Ibnu Zur yang merupakan pakar perubatan Andalusia. Okey, semasa zaman pemerintahan Sultan Al-Muwahhidin, beliau diangkat sebagai doktor diraja dan antara karya terpenting yang pernah beliau tulis adalah Kitab At-Taisir. Kitab At-Taisir ni dia membincangkan tentang pelbagai jenis penyakit dan kaedah rawatannya. Dan beliau juga menyatakan rawatan yang paling berkesan untuk organ dalaman adalah dengan menerapkan terapi air sejuk. Semua buku yang ditulis oleh beliau ni telah diterjemahkan ke bahasa Eropah dan sehingga sekarang buku-buku beliau masih lagi disimpan di perpustakaan utama seperti di Paris dan di England. Seterusnya ialah Ibnu Khaldun yang merupakan ahli sosiologi dan sejarawan terhebat sepanjang zaman. Antara karya terkenal beliau adalah Muqaddimah. Di dalam buku ini, beliau menganalisis dan menghuraikan faktor kemajuan dan kejatuhan tamadun. Dan dalam buku ini juga, beliau menjelaskan tentang fakta psikologi, ekonomi, persekitaran dan sosial yang menyumbang kepada tamadun. Untuk tokoh yang terakhir ialah Sinanuddin Yusuf bin Abdullah ataupun nama pendek beliau Sinan. Beliau merupakan arkitek pada zaman Uthmaniyah. Jadi antara sumbangan beliau adalah beliau telah membina lebih daripada 100 masjid dan monumen. Dan beliau ni merupakan arkitek diraja dan mampu menandingi arkitek Itali. Kenapa dia mampu menandingi arkitek Itali? Sebab pada ketika itu, arkitek Itali hanya mampu membina beberapa buah gereja besar sahaja. Sedangkan Sinan telah membina beratus masjid di Turki. Dan antara hasil binaannya masih wujud di Turki, Greece, Bulgaria dan banyak lagi tempat lain. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Atira akan membentangkan mengenai sumbangan ahli falsafah Islam dalam perkembangan ilmu sains. Pertama, sumbangan dalam bidang perubatan. Ahli falsafah menganggap tubuh manusia sebagai sistem yang teratur dengan keperluan keseimbangan elemen tubuh untuk kesihatan. Tokoh seperti Ibnu Sina melalui karya Al-Qanun fi At-Tibb, Canon of Medicine telah menghuraikan lebih 760 penyakit dan kaedah rawatan secara klinikal iaitu dengan memeriksa nadi dan air kencing. Beliau juga memperkenalkan penggunaan ubat berdasarkan kajian terhadap lebih 800 herba sambil menekankan keseimbangan jasad, minda dan jiwa untuk kesihatan menyeluruh. Seterusnya, bidang fizik dan optik. Ahli falsafah menyumbang secara signifikan dalam teori gerakan, cahaya dan gelombang. Mereka telah memperkenalkan konsep bahawa cahaya bergerak dalam garis lurus, cahaya boleh dipantulkan dan cahaya boleh dibiaskan apabila melalui medium yang berbeza. Sebagai contoh, Ibnu Al-Haytham dalam kitab Al-Manazil telah memperkenalkan kamera gelap, iaitu alat optik yang membolehkan imej objek luar ditayangkan ke permukaan rata melalui satu lubang kecil. Dalam bidang astronomi, ahli falsafat telah menggunakan alat seperti astrolabe dan sfera armillari untuk mengira kedudukan bintang dan planet dengan lebih tepat. Tokoh seperti Al-Tusi juga telah memperkenalkan konsep Tusi-Couple, iaitu gabungan dua gerakan bulatan menghasilkan gerakan linear planet. Ahli astronomi Islam juga memperkenalkan teknik baru dalam penentuan waktu solat, arah kiblat dan pengiraan kalender Islam berdasarkan pemerhatian bintang dan pergerakan planet. Sebagai contoh, tokoh Al-Biruni menggunakan prinsip matematik dan geometri untuk mengira jarak antara bumi dan bulan.
Di samping itu, bidang matematik juga turut mempengaruhi pelbagai cabang sains melalui algebra, trigonometri dan geometri. Tokoh Al-Khwarizmi yang dikenali sebagai bapa algebra memberi asas kepada penyelesaian persamaan algebra. Ahli matematik Islam memperkenalkan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus dan tangen dalam kajian astronomi dan pembinaan peta. Ianya juga digunakan untuk pengukuran 3 dimensi dan reka bentuk seni bina seperti masjid dan istana. Secara keseluruhannya, ahli falsafah Islam telah menyumbang besar dalam perkembangan ilmu sains yang kini menjadi asas penting dalam kehidupan seharian kita. Saya Nur Syafina binti Umar, BB 24110066 ingin membentangkan 5.0 iaitu sumbangan ahli falsafah dari segi teknologi. Apa tu teknologi? Teknologi daripada segi Islam ialah itu satu cabang ilmu praktikal yang sebenar yang perlu bertunjangkan tauhid kepada Allah bagi mencapai keadilan, etika dalam Islam bagi mencapaikan satu sikap tanggungjawab kepada khalifah Allah yang menggunakan alam tabi'i dengan sebaik yang mungkin. Pada hari ini saya ingin sumbangan ahli falsafah iaitu sumbangan ahli falsafah Al-Jazari yang telah mengasaskan sistem air hidrolik, iaitu membantu pada sistem hidrolik pada masa itu. Selain pada itu, beliau juga diberi geran sebagai polimet para era Renaissance Leonardo da Vinci, iaitu telah mengasaskan sistem air hidrolik. Selain pada itu, menghasilkan rekan jambatan yang dapat menghubungkan antara bumi dan Anatolia dengan Asia dan bahagian Eropah. Itu antara satu teknologi yang mampu beliau perkembangkan. Yang kedua, itu sumbangan al-falsafah Ibn Sina, iaitu perubatan dari segi penyakit selaput otak dan beberapa bara seperti bara usus yang telah beliau sumbangkan daripada segi teknologi perubatan. Dan juga penemuan terhadap penyakit terbaru, dan beliau telah menyenaraikan beberapa jenis penyakit pada masa itu. Seterusnya ialah sumbangan ahli falsafah Al-Farabi, iaitu mengajar ilmu fizik dalam meneliti ruang, dalam memasukkan genggaman tangan. Dan daripada ilmu fizik ini, beliau telah menyumbangkan beberapa jenis alatan moden seperti jam matahari, algoritma moden, mencipta komputer. Seperti saya tayangkan dalam slide ni, ada jam matahari astrolabe yang dapat digunakan menggunakan unsur alam, iaitu pergerakannya mengikut adalah menggunakan cahaya matahari. Selain pada itu, sumbangan ahli falsafah Al-Kindi, iaitu ilmu pengekodan, iaitu seni menyulitkan mesej. Pada masa itu, beliau telah memanfaatkan ilmu teknologi dengan memperkenalkan matematik sebagai memecahkan kod rahsia. Dan itu adalah salah satu sumbangan beliau ialah telah menggunakan penglihatan cahaya dan telah mencipta kanta, mikroskop, teleskop dan cermin. Dan juga dari bidang, dia juga mampu menghuraikan daripada bidang aritmetik dan geometrik. Dan akhir sekali ialah sumbangan ahli falsafah Al-Razi, iaitu menggunakan hospital moden, iaitu membezakan penyakit demam panas dan taun. Itu adalah sumbangan beliau. Dan juga sumbangan ahli falsafah Razi ini ialah membina bangunan yang moden. Dia membina bangunan moden dengan mengkaji persekitarannya bersih, sama ada bersih ataupun kotor. Dan juga persekitaran pada udaranya, daripada persekitaran pada tanahnya, dan membina hospital di tempat udara yang bersih bagi mengurangkan lagi penyakit semakin teruk. Dan juga tenaga pakar terhadap eksperimen sains dan merawat penyakit serta mementingkan ketepatan teori. Itu adalah salah satu pada sumbangan Al-Razi pada era moden pada masa itu. Seterusnya, saya akan bagi penerangan dalam sumbangan ahli falsafah dari bidang etika. Etika iaitu akhlak dalam Islam merujuk kepada sistem nilai dan prinsip moral yang berasaskan Al-Quran, Sunnah dan tradisi intelektual Islam. Ia mencakupi hubungan manusia dengan Allah, dan perbuatan tidak bermoral adalah salah satu sebab utama kejatuhan sesebuah negara, manakala moral adalah salah satu sumber asas kekuatan negara. Islam telah menetapkan beberapa hak asasi yang terpakai kepada semua orang dan ia harus sentiasa ditegakkan.
Oleh itu, dalam Islam, sebarang perbuatan yang menggalakkan kesejahteraan individu atau masyarakat dan tidak bercanggah dengan mana-mana ajaran agama adalah betul dari segi moral iaitu akhlak, manakala apa-apa yang memudaratkan adalah salah dari segi moral. Sumbangan ahli falsafah yang pertama iaitu Imam Al-Ghazali. Beliau telah menggunakan pendekatan yang menggabungkan tasawuf, syariah dan akal. Dalam karya terkenalnya, Tahafut Al-Falasifah telah menolak idea-idea falsafah yang bercanggah dengan akidah Islam sehingga menjejaskan jati diri. Beliau juga menekankan penyucian jiwa sebagai teras etika. Beliau telah memperkukuhkan konsep etika melalui revolusi pendidikan akhlak. Sumber ahli falsafah kedua iaitu Ibnu Qayyim. Pada pandangannya yang mendalam tentang penyucian jiwa dan peranannya dalam memadukan ajaran agama dan prinsip-prinsip etika yang lebih praktikal. Beliau telah membincangkan etika seseorang kepimpinan berdasarkan keadilan serta menegaskan bahawa pemerintah wajib adil dan rakyat perlu taat dengan tidak melanggar syariat. Etika yang sebenar bermula dari pemurnian hati dan niat, dan bahawa kebajikan, kesabaran, dan juga ketaatan kepada Allah. Bagi ahli falsafah yang terakhir iaitu Al-Mawardi, beliau telah memperkenalkan kod etika pegawai kerajaan bagi menjaga etika dalam pentadbiran negara dan birokrasi sesuatu kerajaan. Beliau telah menegaskan kepentingan keadilan dan amanah dalam kepimpinan serta memberikan panduan praktikal untuk pemerintahan yang lebih baik. Assalamualaikum, nama saya Nur Asnina binti Lapaba, memegang nombor matriks BA 241600742. Saya akan menyambung pembentangan ini iaitu kepentingan falsafah Islam. Yang pertama, mendalami dan memahami Al-Quran. Falsafah Islam membantu umat Islam dan masyarakat untuk memahami dan mendalami Al-Quran secara lebih teliti dan mendalam. Kenapa Al-Quran penting untuk umat Islam? Kerana Al-Quran merupakan panduan hidup, mengajarkan tujuan hidup yang sebenar dan memberikan nilai-nilai moral serta memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mempertahankan akidah Islam. Falsafah Islam membantu untuk memperkukuhkan akidah yang benar melalui dalil Al-Quran, sunnah dan logik akal. Akidah ini melindungi umat Islam daripada ajaran atau fahaman agama yang sesat dan terpesong serta menyimpang dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga adalah membentuk kemajuan dan tamadun negara. Falsafah Islam mendorong kepada pembangunan ilmu, akhlak mulia dan nilai murni yang mampu membawa kepada kemajuan. Yang keempat adalah membezakan pemikiran benar dan salah. Falsafah Islam membantu dan menuntun manusia untuk menggunakan akal dengan bimbingan wahyu dan menolak ideologi yang bercanggah. Sebagai contoh, teori evolusi Darwin yang menafikan peranan Tuhan. Kepentingan yang kelima adalah melahirkan cendekiawan Islam. Sebagai contoh cendekiawan Islam iaitu Al-Ghazali dan Al-Farabi. Tokoh-tokoh besar ini lahir melalui falsafah Islam. Tokoh-tokoh ini menyumbang kepada bidang fikih, akhlak, logik dan politik. Yang terakhir adalah menilai kesahihan hadis. Falsafah Islam menegaskan untuk mendidik masyarakat agar menyelidik hadis secara kritikal agar supaya masyarakat tidak terpedaya dengan hadis-hadis yang palsu dan bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Saidah binti Umar Kul, memegang nombor matrik BA 241600675. Hari ini saya akan kongsikan tentang perbandingan falsafah Islam dan Barat. Dari segi pendidikan, falsafah pendidikan Barat dipengaruhi tamadun Yunani. Renaissance fokus pada akal manusia dan pemisahan ilmu dari agama. Kurikulum, kemahiran berfikir kritis, sains eksperimen, kebebasan akademik. Manakala dari segi pendidikan Islam berasaskan nilai teosentris, pendidikan membentuk insan sebagai hamba dan khalifah,
Kurikulum merangkumi akidah, akhlak, adab, sains dan kemahiran duniawi serta tujuan keseimbangan ilmu dan iman. Bagi perbandingan asas pemikiran falsafah Islam dan Barat, Islam berdasarkan tauhid iaitu pengesaan Allah, tidak memisahkan agama dan kehidupan, keadilan sebagai perintah ilahi, manakala Barat pula perkembangan dari Yunani klasik zaman pencerahan moden, akal sumber utama pengetahuan, teori keadilan berbeza iaitu Plato, Aristotle, Ken Rawls. Seterusnya kita beralih kepada perbandingan etika dan tujuan hidup falsafah Islam dan Barat. Bagi falsafah Islam, etika berpijak pada syariah dan maqasid al-syariah, matlamat hidup meraih keredaan Allah dan kebahagiaan abadi. Husn al-khuluq dan ihsan sebagai manifestasi ibadah, manakala falsafah Barat pelbagai teori etika, deontologi, virtus ethics. Matlamat hidup mereka ialah kebahagiaan dan kewajipan moral, kematangan peribadi, kebebasan individu. Bagi perbandingan metodologi pemikiran falsafah Islam dan Barat, falsafah Islam gabungan kalam, falasifah, tasawuf dan hermeneutika. Hujah logik dan dialek berpandukan Al-Quran dan Sunnah, pengalaman kerohanian dan pentafsiran teks suci sesuai zaman. Manakala bagi falsafah Barat, mereka lebih kepada logik formal, syllogisme, bukti empirikal, revolusi saintifik, tradisi analitik, fenomenologi, dialektik dan teori kritikal, penulisan sistematik dan kritis. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Namdi Jeffrey, nombor matrik BB24110030. Okey, untuk hari ini saya akan terangkan kesimpulan. Okey, sebagai kesimpulan, perkembangan falsafah Islam dalam bidang etika, sains dan teknologi telah membentuk asas penting kepada tamadun dunia. Okey, sumbangan para ilmuwan Islam bukan sahaja kekal dalam lipatan sejarah, tetapi terus memberikan manfaat kepada masyarakat global hingga ke hari ini. Oleh itu, menjadi tanggungjawab umat Islam untuk terus menghargai, mengkaji dan mengembangkan warisan intelektual ini dengan teladani semangat keilmuan para ilmuwan terdahulu. Umat Islam masa kini mampu membina kembali kegemilangan tamadun Islam di pentas dunia hanya dengan menghargai intelektual ini dan mengaplikasikan dalam konteks moden. Umat Islam dapat memberikan sumbangan bermakna kepada kemajuan tamadun manusia sejagat. Akhir kata, tamadun Islam dengan falsafahnya yang berasaskan wahyu dan akal harus dijadikan contoh dalam usaha membangunkan masyarakat global dan berilmu, beretika, berdaya saing pada masa akan datang. Semangat cinta ke ilmu, keterbukaan dalam berfikir serta ketekunan dalam penyelidikan adalah nilai-nilai yang perlu disemai demi kejayaan umat manusia sejagat. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih.